سيدنا محمد سيد الأنام ولسائر إخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين ولجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. الحمد لله. على آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى بلسان موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم. أما بعد. Sudah hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dalam majlis yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai halaqul zikri, majlis untuk kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, lama dah tak berjumpa. Jadi pagi ini dapat kita bertemu. InsyaAllah pada pagi ini kita nak membincangkan tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan dosa yang Allah Subhanahu wa taala segerakan hukumannya ketika di dunia, dan amal baik yang Allah Subhanahu wa taala segerakan nikmatnya juga di dunia. Abu Bakrah radhiyallahu anhu melaporkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Ma min dhanbin ajdara an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-'uqubah fid dunya ma yaddakhiruhu lahu fil akhirah min qati'atir rahmi wal khiyanati wal kadhibi wa inna a'jala at-ta'ah thawaban la silatir rahmi hatta inna ahlal baiti liyakunu fajratan fatanmu amwalahum wa yakthur adaduhum idza tawasalu atau kama qala rawahu al-Bukhari." Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu dosa pun yang paling utama untuk Allah Subhanahu wa taala segerakan hukumannya ke atas pelakunya ketika di dunia terhadap apa yang disimpankan oleh Allah baginya segala azab di akhirat, berbanding dengan dosa memutuskan silaturahmi, khianat dan berbohong. Dan sesungguhnya ketaatan yang Allah segerakan balasan baiknya, yaitu ketika hidup di dunia, yaitu amalan menyambungkan silaturahmi, sehingga kan walaupun ahli keluarganya itu daripada kalangan orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan harta mereka
iaitu manusia yang menyambungkan silaturahmi, dan ditambah bilangan mereka jika mereka menyambungkan hubungan silaturahmi tersebut. Hadis sahih direkodkan oleh Imam Bukhari dan juga dianggap sahih oleh Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Jami' As-Saghir. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, satu kenyataan yang tidak dapat dinafikan, kita hidup di atas muka bumi ini tidak boleh hidup bersendirian, di mana manusia perlukan masyarakat, perlukan keluarga untuk meneruskan kehidupan. Dan sudah menjadi sunnatullah bahawa manusia itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkeluarga dan kemudian membentuk sebuah masyarakat, seterusnya negara. Oleh sebab itu Islam memberikan garis panduan bagaimana untuk manusia hidup dengan aman dan baik dalam keluarga dan juga dalam sesebuah masyarakat, supaya manusia itu merasa tenang, hidupnya tenang, dirinya terpelihara, hartanya terpelihara, dan maruahnya juga terpelihara. Jadi ini satu kenyataan yang dijelaskan oleh Islam bahawa perlu ada satu garis panduan bagaimana untuk manusia itu hidup bersama dalam keadaan boleh tenang, dalam keadaan kepelbagaian ragam manusia yang ada. Kerana manusia ini cipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai ragamnya. Ada yang sabar, ada yang pemarah, ada pemaaf, ada pendendam, di pelbagai ragam manusia. Jadi untuk hidup dalam keadaan tenang melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi Islam menentukan panduan antaranya menghubungkan silaturahmi. Sebab itu dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang dosa yang Allah Subhanahu wa taala segerakan balasan buruknya ketika hidup di dunia lagi, untuk memberikan panduan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana untuk hidup berkeluarga dan hidup bermasyarakat, bagaimana untuk menjaga ketenangan jiwa, keselamatan harta dan keselamatan maruah yang diperlukan oleh setiap manusia. Di samping itu Nabi SAW juga menjelaskan selain daripada memutuskan silaturahmi, dosa yang Allah segerakan balasan buruknya, yang kedua Nabi kata khianat. Kerana amanah itu adalah merupakan asas dalam kehidupan manusia. Manusia nak aman, kena ada orang yang menjaga amanah. Apabila ada orang khianat, maka hidup tidak akan aman. Dan yang ketiga Nabi kata, orang yang berbohong. Bohong juga menyebabkan keadaan manusia hidup tidak tenang dan tidak sentosa. Oleh sebab itu Nabi kata 3 dosa ni, putuskan silaturahmi, khianat, berbohong, Allah segerakan balasan buruknya ketika hidup di dunia lagi. Dan sebagai penjelasan seterusnya Nabi kata amalan taat pula yang Allah Subhanahu wa taala segerakan ketika hidup di dunia lagi,